Assalamualaikum. Hello, hai semua. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Facebook KPDN HEP yang sedang menyaksikan sekali lagi kami bersiaran secara langsung di FB KPDN HEP pada hari ini dalam segmen Anda WhatsApp Kami Jawab. Dan seperti biasa, saya Dini Noh. Sebelum kita teruskan perbincangan kita hari ini, sudilah kiranya rakan-rakan di sana untuk klik like dan share live ini kerana maklumat yang akan kita kongsikan pada pagi ini saya kira amat-amat berharga untuk kita tahu apa hak kita sebagai pengguna. Jadi hari ini bersama dengan saya adalah orang yang paling penting dalam Tribunal Tuntutan Pengguna. Saya perkenalkan hari ini Tuan Hamidun bin Datuk Haji Abdul Fattah. Handsome orangnya, pengerusi Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, wabarakatuh. sihat, sihat tak hari ini? Sihat. Saya dimaklumkan Tuan, kita bersedia dan kita bersemangat untuk memberikan maklumat sebanyak mungkin kepada rakan-rakan di luar sana berkaitan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Benar Pak Dini. Jadi Tuan, kita tidak mahu berlengah lagi, kita pergi kepada soalan yang pertama. Ramai sebenarnya netizen di luar sana yang mungkin tidak tahu atau mungkin tahu tetapi masih belum jatuh cinta sebenarnya dengan apa itu Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Boleh Tuan berikan kami pencerahan? Ya, berhubung dengan soalan ini yang perkara yang lazim timbul ialah bagi mereka yang tidak datang ke Tribunal Tuntutan Pengguna tak kala menghadapi masalah dengan pembelian barang-barang atau perkhidmatan, ya, ia lebih berlatar belakangkan kepada kekurangan pengetahuan ataupun tiadanya pengetahuan tentang kewujudan Tribunal Tuntutan Pengguna sebagai saluran untuk mereka membuatkan aduan. Kerana mereka sentiasa memahami ataupun percaya bahawa satu-satunya saluran penyelesaian ialah hanya di Mahkamah Sivil. Kalau suka saya nyatakan bahawa Tribunal Tuntutan Pengguna telah diwujudkan oleh Parlimen menerusi Akta Tuntutan Akta Perlindungan Pengguna 1999 ataupun Akta 599, di mana tribunal merupakan suatu badan separa kehakiman atau separuh kehakiman yang bebas. Apa yang dimaksudkan dengan separuh kehakiman ni ialah ia bukanlah suatu tribunal yang diwujudkan di bawah Perlembagaan Persekutuan seperti Mahkamah Sivil. Kerana Mahkamah Sivil diwujudkan oleh Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan dan bidang kuasanya diperuntukkan di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1948. Sedangkan Tribunal Tuntutan Pengguna diwujudkan oleh Akta 599 dan bidang kuasanya telah dinyatakan dengan begitu khusus di dalam Akta 599. Dengan demikian, hanya mereka yang mengetahui tentang kewujudan tribunal ini sahajalah yang akan memfailkan tuntutan mereka di tribunal. So dengan kata lain, tribunal juga laksanakan program-program advokasi untuk menghubungi dan menyampaikan kepada bakal-bakal pengguna yang akan ada tuntutan untuk memfailkan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pengguna. Jadi begitu jelas yang telah dimaklumkan kepada kita apa itu sebenarnya Tribunal Tuntutan Pengguna. Dan soalan tambahan Tuan kita terima daripada Sofia Hagia ni, beliau bertanya kepada kita, adakah masa PKP ini tribunal masih dibuka? Ya, memang benar. Pada setiap hari, tiap-tiap mana-mana sahaja pengguna yang mempunyai masalah tentang barang-barang yang dibeli ataupun perkhidmatan yang tidak memuaskan, mereka boleh memfailkan tuntutan di tribunal. Ya, tuntutan di tribunal boleh dibuat secara dua cara, ya. Pertamanya dengan datang hadir secara fizikal ke pejabat pendaftaran tribunal di seluruh negeri, ataupun memuat turun borang aduan daripada sistem e-tribunal dan membuat penfailan secara dalam talian. Dalam talian.
Maksudnya kat sini Tuan, office kita masih dibuka walaupun PKP ini. Ya, dan Okey. kita sentiasa mendapat menerima pemfailan sama ada secara Mhm. fizikal yang perlu dibuat appointment untuk hadir Mhm. di pejabat cawangan tribunal ataupun Mhm. boleh buat secara dalam talian pada bila-bila masa. Jadi saya harap soalan jawapan yang telah diberikan oleh Tuan Hamidun tadi menjawab soalan kepada rakan netizen kita Sofia Hajia ni, bahawa pejabat kami sebenarnya dibuka walaupun dalam tempoh PKP katanya. Dan kita teruskan Tuan dengan soalan seterusnya. Apa sebenarnya yang boleh dituntut oleh pengguna melalui tribunal ini? Um, Berbeza dengan mahkamah sivil di tribunal ni kita menghadkan kepada pengguna untuk menebus kerugian yang dialami oleh pengguna. Contohnya akibat daripada barang-barang yang dibeli tetapi tidak sampai. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, sekiranya barang yang dibeli tidak sampai, so tribunal pengguna tersebut boleh menebus kerugian yang dialami oleh mereka. Jadi antara remedi-remedi yang boleh diberikan oleh tribunal ialah sekiranya barang tak sampai, maka penjual hendaklah memulangkan balik wang yang telah dibayar oleh pengguna. Sekiranya barang yang dibekalkan adalah rosak, ya, atau rosak dan turun nilainya, ya. Kalau rosak dan boleh dibaiki, maka tribunal boleh mengarahkan supaya pembekal membaiki kerosakan tersebut. Sekiranya ia tidak mampu dibaiki, tribunal boleh mengarahkan supaya pembekal mengganti dengan barang yang lain, ya. Okey. Ya. Tuan, dalam konteks ini, ada situasi yang sekiranya kita membuat pembelian, contohnya bila sampai kepada kita barang itu tersebut telah rosak. Tetapi apabila mengemukakan tuntutan kepada pihak e-dagang contohnya, mereka menyarankan, pihak peniaga menyarankan untuk return kembali barang itu kepada peniaga sebelum diberi refund. Tetapi ada situasi yang berlaku pembeli merasakan agak sukar untuk dipulangkan semula barang tersebut berikutan kekangan-kekangan yang berada di pihak pengguna. Jadi dalam situasi ini bagaimana Tuan? Bolehkah dituntut untuk refund itu diteruskan ataupun kita perlu tertakluk kepada kehendak penjual tadi supaya barang tersebut di-refund dahulu? Sedangkan barangan tersebut telah rosak. Ya, so ini merupakan kerenah-kerenah yang lazimnya berlaku, ya, di mana um, be- berbagai-bagai tuntutan ataupun keadaan boleh timbul apabila berlakunya pembelian secara dalam talian. Jadi amat pentingnya supaya pengguna ni sentiasa mengambil tahu terutamanya dengan syarat-syarat pembelian yang telah mereka masuki dengan penjual. Jadi pengguna ni sewajarnya memilih memahami terlebih dahulu tata cara yang telah dinyatakan, ya. Dan sekiranya berlaku di mana barang yang dihantar memang rosak, ya, dan penjual mencaratkan supaya pengguna memulangkan terlebih dahulu barangan tersebut. Ya, so semuanya bergantung kepada apakah syarat-syarat kontrak yang telah dimasuki. Dan seandainya syarat-syarat tersebut tidak dipatuhi oleh pengguna dan penjual menekankan syarat-syarat hak mereka untuk tidak melayan, ya. So itu tidak sepatutnya dijadikan alasan di pengguna untuk berdiam diri dan menganggap mereka telah kehilangan hak. Ya, mereka sentiasa boleh memfailkan tuntutan di tribunal. Yang penting segala bukti-bukti syarat-syarat yang dinyatakan oleh penjual tersebut hendaklah direkodkan, ya. Kalaulah dibuat secara dalam WhatsApp ke, perbualan WhatsApp ke, rekodkan. Dan pada perbicaraan pembeli tadi boleh print out, cetak percakapan-percakapan tersebut sebagai bukti menunjukkan sama ada penjual telah menggunakan kaedah-kaedah perniagaan yang menasabah atau menyusahkan. Ya, Munasabah ataupun menyusahkan ya, sebab maksudnya perkara itu.
Ya, sebab ini merupakan amalan tidak adil, sama ada amalan-amalan yang digunakan pakai oleh penjual adalah amalan yang tidak adil atau Mhm, menyusahkan. mhm. Dan semua ni akan dihalusi oleh tribunal untuk menentukan sama ada hak-hak pengguna telah dikaburi dengan pelbagai amalan yang tidak adil. Mhm. Jadi sebenarnya kita sebagai pengguna perlu sebenarnya untuk mengetahui apa hak-hak kita walaupun sekecil-kecil amount. Tuan, kenapa atau sebenarnya apakah halangan-halangan sebenarnya yang menyebabkan ramai mangsa tidak tampil ke hadapan untuk membuat tuntutan? Sebagaimana yang saya nyatakan pada awalnya, kemungkinan besar adalah mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang wujudnya tribunal. Mhm, Ya, sebab itulah tribunal sentiasa membuat program-program advokasi bukan sahaja di Putrajaya, malahan di seluruh negeri. Kita ada mhm, TTPM di mhm, setiap negeri dan setiap negeri membuat advokasi untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang mhm, kewujudan tribunal ini. mhm, Dan perkara nombor dua yang sering menjadi isu ialah sikap pengguna sendiri, ialah di mana pengguna sebelum membuat pembelian atau memasuki transaksi, ya, seringkali pengguna tidak mengambil memberikan penekanan tentang banyak perkara-perkara yang asas. mhm, Seperti antaranya sekiranya mereka membuat pembelian secara dalam talian, ya. Pertamanya mereka sewajarnya memilih address platform-platform yang boleh dipercayai ataupun yang mhm, lazim yang diguna mhm, mhm, yang banyak yang diguna pakai oleh umum. Jadi mhm, kalau mereka mendapat apa-apa tawaran menerusi platform yang jarang dikenali, maka ia mungkin um, tanda-tanda awal bahawa anda akan sebenarnya tertipu? sedang memasuki transaksi yang tidak jelas. Aha, Ya, okey. jadi bila bila kebanyakan kes-kes apabila berlaku fraud secara dalam talian ialah Mhm, bila pengguna tidak tahu, tidak dapat nak trace balik alamat mhm, orang tu kerana orang tu boleh cancel line dia, mhm, maka yang itulah membuat pengguna-pengguna tidak boleh nak, tak tahu nak ke mana nak pun. Pergi buat laporan mhm, polis pun polis tidak dapat nak mengesan penjualnya. mhm. Tuan, Ya, kebetulan kita ada soalan daripada rakan netizen kita ya. daripada Yutas ini. Beliau bertanya begini, ramai peserta umrah ditipu. Ramai peserta umrah ditipu oleh operator travel agent dari segi hotel, penginapan, makanan dan program semasa di Tanah Suci. Tetapi kerana ikhlas dan takut ibadah umrah mereka terbatal ataupun kurang pahala, mereka tak mahu tuntut hak mereka. Dan operator umrah ini terus menipu atas dasar agama atau kita biasa dengar penunggang agama. Dan apa sebenarnya usaha TTPM membuat advokasi kepada peserta umrah yang mungkin pernah terkena dalam situasi sebegini? Ya, memang perkara ini sentiasa berlaku dan saya sendiri pernah mengendalikan kes tuntutan Mhm, haji, ya, mhm, dan umrah. Dan antara pembelaan yang diguna pakai ialah kita kena redha lah sebab kita nak buat ibadah ni. Ya, Ah, jadi itu merupakan suatu ungkapan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab dan sebenarnya merugikan pengguna. mhm, Kerana bagi pengguna yang sebenar-benarnya telah berusaha untuk menabung untuk membiayai ibadah haji atau umrah itu, mereka tidak sewajarnya membiarkan diri mereka diperdayakan oleh mhm, operator-operator yang tidak bertanggungjawab. Ya, mhm, um, dan perkara ini bukan sahaja dikendalikan oleh Tribunal Tuntutan Pengguna, malahan Kementerian Pelancongan yang melesenkan operator-operator tersebut juga sentiasa cuba mendapatkan maklumat-maklumat operator yang menyalahi atau gagal memenuhi tanggungjawab mereka supaya tindakan diambil ke atas mereka seperti menggantung lesen ataupun mhm, membatalkan lesen mereka kerana Motek tidak mahu operator-operator yang tidak bertanggungjawab terus mhm, mengambil kesempatan ke atas pengguna-pengguna yang
yang akhirnya mengalami kerugian. Jadi kita lihat dalam situasi ini berlakunya situasi-situasi ini adalah pengguna kurang cakna terhadap hak mereka sebagai pengguna. Jadi mereka boleh apa yang mereka boleh lakukan sekiranya mereka merasa tertipu ataupun merasa ada ketidakadilan yang berlaku. Ya, sebagaimana yang saya nyatakan, untuk mana-mana pembelian barang ataupun mendapat perkhidmatan, ya, Mhm, ia merupakan suatu kontrak. Apabila kita beli barang, ia merupakan satu kontrak. Dan apabila kita mendapatkan perkhidmatan untuk membuat haji atau umrah, ia juga merupakan kontrak. mhm, Jadi sekiranya perkara-perkara yang disyaratkan dalam kontrak yang sepatutnya diberikan oleh operator-operator tersebut tidak sama dengan apa yang tertulis, mhm, maka di situlah berlakunya pemecahan syarat kontrak tersebut. mhm, Dan maka pengguna hendaklah merekodkan sekiranya mereka sepatutnya mendapat hotel bertaraf 4 bintang dan untuk diduduki oleh 2 orang. mhm, Sebaliknya mereka diberikan hotel bertaraf 2 bintang dan duduk 10 orang. Itu mhm, merupakan pemecahan syarat kontrak. Dan mhm, mereka boleh menuntut membuat tuntutan, dan antara remedi yang boleh diberikan ialah tribunal akan membuat kiraan mhm, berapakah ganti rugi, tebus rugi yang sewajarnya diberikan kepada mereka mhm. sekiranya mereka diberikan hotel bertaraf 4 bintang dan untuk didiami oleh 2 orang. Berbalik kepada kontrak antara pengguna dan juga pihak yang memberi perkhidmatan. Tuan, kalau kita boleh selit, kebiasaannya apa yang diperlukan, bukti-bukti yang diperlukan sebelum sesuatu kes itu difailkan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Saya dimaklumkan nombor IC penjual itu pun perlu kita dapatkan. Adakah benar ini, Tuan? Kalau kita ada dia punya nombor IC dan apa jua maklumat tentang penjual, ia merupakan satu kelebihan kepada kita supaya kita benar-benar mengetahui siapakah identiti penjual tersebut. Mhm, mhm. Tetapi saya rasa bukan semua transaksi Hmm, kita sampai kena minta kad pengenalan. Yang pentingnya kita perlu mengetahui daripada siapakah penjual tersebut. Sekiranya ia sebuah syarikat, kita ada daripada resit-resit pembelian, kita mhm, mhm, sepatutnya mhm, berupaya untuk mengetahui siapakah penjual tersebut, ya, atau pemberi mhm. perkhidmatan. Sekiranya ada kontrak bertulis, maka syarat-syarat kontrak bertulis tersebut hendaklah diperolehi sesalinannya oleh pembeli. Ya, sekiranya Mhm, penjual tidak mengemukakan syarat-syarat kontrak bertulis tersebut, itu ia dengan sendirinya merupakan suatu pemecahan syarat kontrak ataupun mhm, amalan kontrak yang tidak adil. mhm. Jadi syarat untuk mengetahui nombor IC kepada mereka yang memberi perkhidmatan itu adalah syarat, boleh kata syarat alternatif. Bagus kita tahu, tetapi sekiranya kita tak tahu, kita boleh pakai semua transaksi yang ada untuk jadikan sebagai bukti. Betul, Tuan? Benar, Okey. tetapi saya rasa dalam keadaan perniagaan sekarang kalau kita nak beli apa barangan dan kita minta nombor IC penjual tu, saya rasa ia mungkin merupakan suatu kesukaran yang agak besar juga kerana tak ada transaksi boleh nak berlaku. Betul, dan dia akan kaitkan pula dengan Akta Perlindungan Data Pribadi. Kenapa Benar, nak mendedahkan nombor IC dia pula, Tuan? Jadi benar. soalan seterusnya, sekiranya Tuan, pemfailan tuntutan telah dibuat, sebenarnya berapa tempoh masa yang diambil oleh TTPM untuk menyelesaikan tuntutan tersebut, dan ada yang mendakwa sebenarnya terlalu lama masa yang diambil. Ya. Komen Tuan. Sebenarnya sebagaimana yang saya nyatakan tadi kepada puan, ya, tribunal tuntutan pengguna merupakan satu saluran alternatif kepada pengguna untuk memfailkan tuntutan mereka tanpa perlu Mhm, pergi ke mahkamah sivil. mhm, mhm, Di mahkamah sivil mengendalikan pelbagai jenis kes yang ada, mhm, ya, daripada jenayah sivil. Sedangkan di tribunal kita hanya mendengar kes-kes yang terjatuh di bawah bidang kuasa tribunal. So mhm, dengan demikian tribunal ini adalah mengkhusus kepada tuntutan pengguna sahaja. mhm, Ya, di bawah Seksyen 112 Akta 599, tribunal
dikehendaki untuk menyelesaikan kes-kes dalam tempoh 60 hari daripada kali pertama kes didengar, sekiranya ia tidak melibatkan isu-isu yang kompleks. So cuma sekiranya kes-kes terlalu kompleks, maka ia mungkin melebihi 60 hari, tetapi lazimnya sebagaimana saya nyatakan, hampir 70 atau 80% kes dapat diselesaikan dalam tempoh 60 hari. Tuan, Tuan sebut tadi kes-kes yang kompleks. Boleh kiranya berkongsi dengan kita apakah contoh kes-kes yang dikategorikan sebagai kompleks yang mungkin akan mengambil masa lebih dari 2 bulan? Kes-kes kompleks ini lazimnya apabila penentang mencabar tuntutan yang difailkan oleh pengguna, ya. Dan antara kes-kes kompleks ini seperti kes-kes pengubahsuaian rumah, ya, dan kadang-kalanya kita perlu mendapat pengguna perlu melantik juru nilai, juru ukur bahan ataupun arkitek untuk membuat penilaian ke atas kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor, ya, sebagai menyokong tuntutan pengguna tadi. Dan usaha untuk mendapatkan penilaian tersebutlah yang mungkin mengambil masa lebih daripada sebulan 2 lah. Jadi mudahnya kalau kita nak tahu bagaimana sebenarnya proses tuntutan ini berlaku. Kalau secara normalnya proses tuntutan berlaku, bagaimanakah prosesnya? Ya. Bagaimana kita nak tengok bagaimana proses tuntutan ini berlaku, Tuan, sebenarnya kalau dalam kes-kes biasa? Okey. So apa yang pengguna perlu lakukan, ya, apabila memfailkan tuntutan di tribunal ini ialah ia cuma perlu memfailkan borang 1 ataupun borang penyataan tuntutan, ya. Dalam borang penyataan dalam borang 1 ini ia perlu menyatakan menyatakan tuntutan-tuntutan dia terhadap penentang. Dan selepas memfailkan borang 1, ia hendaklah juga menyertakan dokumen-dokumen yang dia hendak bersandarkan untuk digunakan dalam tuntutannya. Selepas dia memfailkan borang 1 ini, dia hendaklah 4 salinan akan diberikan oleh pejabat pendaftaran tribunal kepada pengguna, dan pengguna perlu menyerahkan borang 1 kepada penentang. Dan penentang mempunyai masa 14 hari untuk memfailkan pembelaan. Okey Tuan, sebelum kita ke soalan seterusnya, kita ada lagi soalan daripada rakan netizen kita ini. Beliau bertanya, jika hakim tribunal telah mendapati pengguna ada kes dan seller ataupun penjual mesti bayar ganti rugi, tetapi penjual tidak mahu bayar ganti rugi, apa tindakan seterusnya dari pengguna dan juga TTPM? Apa tindakan seterusnya kalau situasi ini berlaku? Itu merupakan tindakan penguatkuasaan, ya. Di mana dalam tindakan penguatkuasaan ini ialah sekiranya apabila tribunal membuat sesuatu award, ya, tribunal akan menetapkan tempoh masa di mana penentang perlu melaksanakan tebus rugi kepada pengguna. Lazimnya dalam tempoh 14 hari. Tetapi dalam keadaan yang terkecuali mungkin tribunal memberi tempoh lebih lama, iaitu sama ada 21 hari atau 30 hari. Sekiranya penentang gagal atau enggan mematuhi award yang diberikan, pengguna boleh memfailkan kepada tribunal permohonan untuk penguatkuasaan award, di mana tribunal akan mendaftarkan akan menyalurkan kes tersebut kepada bahagian penguatkuasaan untuk dikuatkuasakan. Berbalik kepada soalan yang Puan tanya pada saya tadi tentang perlunya IC penentang, ya, pengguna perlu memfailkan, ya. So memanglah apabila mengisi borang 1, memanglah pengguna perlu menyatakan nama, alamat dan juga kad pengenalan penentang. Namun sebagaimana saya nyatakan, apabila biasanya penjual-penjual ini mereka akan ada syarikat ataupun
lazimnya syarikat. So dalam apabila ianya syarikat, maka ia boleh mendapatkan butiran-butiran penjual ataupun tuan punya syarikat tadi menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So kita boleh dapatkan. So kalaulah kita membuat transaksi dengan orang perseorangan, ya, maka memanglah pengguna tersebut perlu mendapatkan identiti pengusaha perseorangan tersebut supaya kita dapat menentukan terhadap siapakah penentang yang hendak difailkan tuntutan tersebut. Sekiranya tidak dapat diadakan nombor IC tersebut, Tuan, adakah tuntutan akan boleh diteruskan atau bagaimana? Kalau nama dan alamat dan IC penentang tidak dapat ditentukan, maka borang satu tidak dapat disempurnakan. Jadi perlu untuk tahulah sebenarnya. Memang. So lazimnya sekiranya apabila berlaku pemecahan kontrak, maka pengguna perlu mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Jadi sebab itulah antara perkara-perkara yang penting yang pengguna perlu ingat ialah pengguna perlulah memilih, ya, menentukan dengan siapakah mereka berinteraksi dan sedang membuat urus niaga. Dan mereka hendaklah berurus niaga dengan cekap dan berhati-hati supaya tidak dipedaya. So dalam kebanyakan kes yang melibatkan penipuan, terutama penipuan secara online, ialah di mana pengguna tidak sempat mengetahui identiti sebenar penjual. Ya, so sebab itulah kebanyakan kes-kes yang melibatkan fraud dalam talian dia berakhir di dalam laporan polis saja, dan polis juga tidak dapat menyelesaikan aduan-aduan yang dibuat. Kerana maklumat yang diberikan tidak mencukupi. Ya, Okey. terutama identiti penentang tidak diperolehi. Identiti penentang tidak diperolehi. Jadi pentingnya untuk pengguna di luar sana untuk mengetahui sebenarnya sebanyak-banyak maklumat berkaitan dengan mereka yang berurus niaga dengan kita supaya sekira apa-apa berlaku kita boleh membuat tuntutan dan memfailan di Tribunal Tuntutan Pengguna. Tuan, berapa banyak sebenarnya kes yang telah diterima dan diselesaikan oleh tribunal? Kalau boleh dikongsikan bersama kita. Okay, ini soalan ini menarik juga, ya. Sebelum berlakunya pandemik, ya, pada tahun 2019, kita sepanjang tahun 2019 tribunal menerima 5,198 kes dan kesemua 5,198 kes berjaya diselesaikan, ya. Tetapi apabila pandemik melanda negara pada tahun 2020, ya, jumlah pemfailan kes meningkat iaitu 5,761 kes. Tetapi pada sepanjang tahun 2020 kerana pandemik di mana kita terpaksa mematuhi penjarakan sosial, ya, dan kerajaan memperkenalkan Akta 829 iaitu Akta COVID-19, ya, di mana hanya 3,184 kes daripada 5,761 kes dapat diselesaikan oleh tribunal pada tahun 2020. Sebanyak 1,793 kes telah dibawa ke hadapan ke tahun 2021 dan sehingga sekarang hanya 700, kita masih ada baki kes sebanyak 784 daripada tahun 2020 yang masih belum diselesaikan. Ya, setakat 31 Julai 2021 kita telah menerima sebanyak 2,597 pemfailan kes. Tetapi oleh kerana mematuhi PKP ini dan juga penguatkuasaan Akta COVID-19 hanya 295 kes berjaya diselesaikan sepanjang tahun 2021. Jadi dakwaan mengatakan bahawa tribunal ini tidak dikenali oleh rakyat Malaysia ini boleh kita simpulkan sebagai tidak benar sebenarnya. Ramai juga rakyat Malaysia ni sebenarnya, Tuan, yang cakna tentang hak mereka sebagai pengguna.
Ya, benar. So, kerana dalam tempoh pandemik ni pun kita sentiasa cuba melupuskan seberapa banyak kes yang ada, Mhm, tetapi kita terpaksa mematuhi um, perintah kawalan pergerakan dan di mana mhm. kita tidak tidak berupaya untuk membahayakan pengguna sendiri dan juga presiden dan kaki tangan tribunal. So kita hendak menyelesaikan, melupuskan kes-kes dalam suasana yang selamat untuk semua orang. Okey Tuan, saya ada satu soalan yang menarik. Ya, Kebiasaannya orang, memperjuangkan hak-hak pengguna. Tapi kita ada pertanyaan juga daripada rakan kita di luar sana, dia bertanya kepada kita begini, kebiasaannya kita mendengar pengguna tertipu. Bagaimana pula dalam konteks apabila peniaga sebenarnya ditipu oleh pengguna, adakah prosedur tuntutannya yang sama boleh dilakukan? okey. Bagi menjawab soalan ni mudah aja ya. Mhm, Kita akta ni pun Akta Perlindungan Pengguna. mhm, Jadi akta ini keutamaannya hanyalah melindungi pengguna. mhm, Jikalaulah peniaga atau penjual kata mereka telah ditipu oleh pengguna, remedi mereka hanyalah untuk memfailkan tuntutan di Mahkamah Sivil. Ya, dengan kata lain, hanya pengguna yang boleh memfailkan tuntutan terhadap peniaga di Tribunal Tuntutan Pengguna. Ya, mhm, Peniaga boleh memfailkan tuntutan balas tetapi dalam keadaan tertentu apabila pengguna memfailkan sesuatu tuntutan terhadap mhm, peniaga dan peniaga mhm. inginkan membuatkan tuntutan balas kerana mereka rasa mereka ada hak-hak mereka juga Mhm, yang mhm. telah dilanggar oleh pengguna, mereka boleh memfailkan tuntutan balas terhadap tuntutan yang dikemukakan oleh pengguna. Jadi saya harap jawapan ini akan menjawab soalan bahawa tribunal hanya melindungi ataupun mendengar tuntutan daripada pengguna bukan kepada peniaga dan sekiranya peniaga ingin membuat tuntutan mereka boleh pergi ke mahkamah sivil. Begitu tuan? Benar, benar. Okey, soalan seterusnya. TTPM ini mempunyai kuasa untuk mendengar semua jenis tuntutan ataupun sebaliknya tuan? Tidak ya, tribunal tentang pengguna ni mempunyai bidang kuasa yang khusus ya. Mhm, So, ia boleh mendengarkan segala perkara tentang tuntutan-tuntutan pengguna melainkan beberapa perkara yang telah dinyatakan dengan jelas yang mhm, dinyatakan dalam akta yang tidak boleh dikendalikan oleh tribunal ya. mhm. Antaranya biasa cek dulu kejap. Sebab ada setengah rakan-rakan kita yang beranggapan Ya. bahawa TTPM ni boleh mendengar semua jenis tuntutan. Itu yang kita nak perbetulkan supaya tidak berlakunya salah faham lagi tuan. Ya, antara perkara-perkara yang tribunal tidak boleh dengar ya, ialah Mhm, satunya tuntutan ganti rugi tentang kecederaan diri ataupun kematian. mhm, Contohnya pengguna menggunakan sesuatu peralatan dan berlaku kerosakan pada peralatan tersebut dan pengguna mengalami kecederaan diri. Ya, mhm, so kecederaan diri itu tidak boleh difailkan di Tribunal Tuntutan Pengguna kerana ia perlu difailkan di Mahkamah Sivil kerana ia melibatkan ganti rugi diri di mana bukti-bukti kecederaan dan perubatan dikemukakan kepada mahkamah. Ya. mhm, mhm, Kedua, tribunal juga tidak boleh mendengar kes-kes tentang tuntutan kewangan atau pasaran hadapan, ya, mhm, iaitu security di bawah Akta 599 Section 22. Antaranya ialah bagi tuntutan perindustrian Akta Perindustrian Security mhm, dan ataupun kontrak niaga hadapan mhm, dan perkara-perkara yang berlaku sebelum daripada kuasa mhm, akta ini tetapi perkara itu dah berlaku lama dahulu 1999 ya. mhm,
dan hak-hak dalam berkaitan dengan tanah, hak-hak ke atas Mhm. tanah ataupun tuntutan ke atas tanah Mhm. ataupun wasiat dan kes-kes bagi perkhidmatan jagaan kesihatan yang dikendalikan oleh profesional di bawah akta-akta masing-masing, Mhm. dan juga perkhidmatan-perkhidmatan ikhtisas ataupun yang ada akta-akta yang mengawalnya seperti tuntutan terhadap arkitek Mhm. atau jurutera. Mhm. Ya, so semuanya tidak boleh dibawa kepada Tribunal Tuntutan Pengguna kerana Mhm. ada wujudnya badan-badan masing-masing yang mengawal selia profession tersebut. Mhm. Tuan, kita ada soalan tambahan Ya, daripada Haji Khairul ini. Kalau ya. situasi begini, bolehkah dibuat tuntutan? Beliau berkata, Shell V Power tipu, kata dia. Kata minyak power tapi menggunakan motor tak power pun. Nak claim macam mana? Ini isu-isu yang kadang-kadang kita menjadi serba salah nak menjawab kepada rakan-rakan kita. Situasi begini, bolehkah dibawa ke tribunal? Of course, perkara macam ni memang boleh dibawa, tetapi Mhm. beban nak membukti tu apa yang ditipu Mhm. tu, ya. Mhm. Mhm. Sekiranya pengguna boleh menunjukkan bahawa dari segi teknologinya apa yang ditipu, ya. Mhm. Mhm. Sedangkan kalau tiada bukti dan ia cuma dakwaan semata-mata, Mhm. so sukarlah untuk nak berjaya. Kita harap dapat menjawab pertanyaan rakan kita Ya. Haji Khairul. Sekiranya tuan dapat membuktikan secara saintifiknya apa dakwaan yang telah tuan kemukakan itu, maka bolehlah dibuat file dan difailkan kepada tribunal. Begitu tuan? Ya, benar. Betul. Sebelum kita ke soalan terakhir, kita ada dua soalan tambahan tuan. Ya. Sebenarnya ada yang kata begini, kalau beliau telah memfailkan tuntutan, kemudian pihak peniaga minta untuk PM tepi, nak selesaikan tepi. Adakah perkara ini dibolehkan tuan? Ya, memang merupakan suatu perkara yang sangat digalakkan ya di Mhm. bawah akta ya, di bawah akta sendiri Mhm. supaya presiden ni tribunal ni sentiasa cuba melihat di mana ada ruang keupayaan di mana pihak-pihak boleh menyelesaikan Mhm. tuntutan secara rundingan, maka mereka digalakkan untuk menyelesaikan Mhm. tuntutan tersebut secara rundingan Mhm. damailah. Mhm. Jadi memang tribunal akan memberikan ruang yang secukupnya kepada pihak-pihak untuk merundingkan penyelesaian. Dan Mhm. sekiranya apabila terdapat penyelesaian, tribunal akan merekodkan penyelesaian tersebut. Dan Aha. award itu dipanggil award persetujuan bersama. Okey, ada ya award Ada. persetujuan bersama. Okey, Ya. tuan, ada juga yang bertanya kat kita. Katanya kalau orang bandar saja biasanya cakna tentang Tribunal Tuntutan Pengguna. Bagaimana pula dengan orang yang mungkin berada di luar bandar ataupun tidak mempunyai kemudahan talian internet? Bagaimana mereka boleh membuat tuntutan ini? Ya, sebagaimana saya nyatakan, secara tradisinya ya, pemfailan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pengguna dibuat secara fizikal. Mhm. Dengan kata lain, pengguna bolehlah pergi ke pejabat KPD NHEP yang terhampir di negeri Mhm. masing-masing untuk Mhm. memfailkan tuntutan terhadap mana-mana peniaga atau pemberi perkhidmatan ya. Mhm. Sekiranya mereka mempunyai kemudahan akses kepada internet, mereka boleh membuat pemfailan secara dalam talian, dalam sistem Mhm. Mhm. e-tribunal. Mhm. Mhm. Jadi tidak Ya, mempunyai alasan sebenarnya di mana pun anda berada, sekiranya anda merasa ada sesuatu yang tidak betul dalam urus niaga, maka boleh pergi ke KPDN HEP Negeri untuk memfailkan tuntutan sekiranya tidak mempunyai kemudahan talian internet. Pasti kami akan proses ya tuan. benar. Dan sebelum kita berakhir, ada satu dakwaan daripada mereka di luar sana yang bertanya kita, jika benar tribunal ini memang sebenarnya bagus, kenapa orang tak nak guna? Apa yang tak kena? Kenapa orang tak mau guna tribunal ini untuk membuat tuntutan? Ya. Bagi saya sebenarnya bukanlah timbul sekiranya tribunal bagus, kenapa orang tak nak pakai. Tetapi Mhm. sebenarnya kalau orang tak tahu, maka bagaimana dia nak pakai. Jadi kita um,
Tribunal tentang pengguna dan juga KPD dan HCP sentiasa membuat program-program advokasi ya Mhm. untuk memaklumkan kepada orang ramai termasuk mengenai hak-hak mereka dan termasuk kewujudan tribunal tuntutan Mhm. pengguna di setiap negeri. Mhm. Ya, dan dalam beberapa negeri tribunal juga bersidang bukan saja di ibu negeri tetapi di beberapa Mhm. cawangan utamanya. Ya, Mhm. so dengan demikian itulah merupakan antara usaha yang berterusan yang dilakukan oleh KPD dan HCP Mhm. untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada para pengguna tentang Mhm. saluran alternatif yang mereka boleh filekan tuntutan mereka itu di Tribunal Tuntutan Pengguna. Dan soalan terakhir kita hari ini, Puan. Apa sebenarnya pesanan Tuan untuk pengguna di luar sana yang mungkin masih berkira-kira untuk membuat tuntutan, mungkin amount yang nak dituntut tu terlalu kecil, jadi mereka merasakan tak perlulah buat tuntutan. Redha sajalah, sedekah sajalah. Adakah attitude ini sebenarnya satu attitude yang betul atau perlu diperbetulkan? Pandangan Tuan. Ya, secara matanya mereka Mhm. memanglah pengguna seharusnya sentiasa menjaga hak mereka, Mhm. hak dan kepentingan diri mereka. Walau sekecil mana pun tuntutan mereka ia adalah suatu nilai yang mereka perlu hargai dan Mhm. pertahankan. Jadi tuntutan nilai yang kecil bukanlah merupakan satu halangan untuk memfailkan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pengguna. Mhm. Asalkan nilainya tidak melebihi RM50,000. Kerana lebih pada Mhm. RM50,000, ia boleh itu adalah hak bidang kuasa tribunal. Mhm. Jika lebih pada RM50,000, pengguna terpaksalah memfailkan di Mahkamah Sivil. Mhm. Jikalah pengguna memfailkan tuntutan menilai RM55,000, ya, Mhm. sekiranya pengguna tersebut masih mahukan kesnya dikendalikan oleh tribunal, dia perlulah membuat persetujuan bahawa had bidang kuasa tribunal hanya memberi award setakat RM50,000. Apa-apa aman yang lebih pada RM50,000, dia terpaksa let go lah. Kalau dia Mhm. nak tuntut juga sepenuhnya, dia kena memfailkan di Mahkamah Sivil. Begitu. Ah, jadi sebagai peringatan kepada pengguna, segala penjelasan yang disebutkan tentang perlunya pengguna berhemah mendapat segala maklumat-maklumat dan syarat-syarat Mhm. kontrak yang masuki itu Mhm. dan menyimpan bukti-bukti kontrak tersebut sebagai menyokong tuntutan mereka nanti untuk diputuskan oleh tribunal. Mhm. Jadi saya rasa dalam tempoh setengah jam lebih sikit ni Tuan, penjelasan yang diberikan adalah sangat jelas dan sekiranya mereka di luar sana masih lagi mempunyai soalan-soalan, boleh terus kemukakan kepada kami. Mungkin kita akan menjemput sekali lagi Tuan Hamidon untuk bersama dengan kita untuk sesi akan datang. Terima kasih Tuan kerana bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Dan kepada rakan-rakan di luar sana, jadilah pengguna yang berdaya upaya, mampu untuk membuat keputusan, mampu untuk mempertahankan hak dan mengetahui sebenarnya hak masing-masing, bahawa sebagai pengguna anda perlu bijak dalam membuat apa saja keputusan dan simpanlah semua bukti-bukti yang berkaitan untuk anda failkan sekiranya berlaku sebarang penipuan ataupun ketidakadilan. Dengan itu, sekian dulu dari saya, Dini Noh. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.